Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita bertajuk Wuduk Sempurna. Apakah maksud wuduk? Wuduk ialah perbuatan meratakan air pada anggota tertentu berserta dengan niat. Apakah tujuan kita berwuduk? Berikut merupakan tujuan berwuduk. Bahagian yang berwarna merah adalah tujuan yang diwajibkan untuk berwuduk. Manakala bahagian yang berwarna biru hanya disunatkan untuk berwuduk. Mari kita lihat 3 tujuan yang diwajibkan untuk berwuduk. Yang pertama, tawaf keliling Kaabah. Kedua, menyentuh mushaf Al-Quran. Dan yang ketiga, menunaikan solat. Seterusnya, tujuan yang disunatkan berwuduk. Yang pertama, mengawal kemarahan. Yang kedua, masuk ke dalam masjid. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Yang keempat, menuntut ilmu. Dan yang kelima, berwuduk sebelum tidur. Seterusnya, mari kita kenali anggota wuduk. Terdapat 4 anggota wajib wuduk. Yang pertama, muka. Kedua, kedua belah tangan kiri dan kanan. Yang ketiga, kepala. Dan yang keempat, kedua belah kaki kiri dan kanan. Bagi anggota sunat wuduk, terdapat 4 juga anggota. Yang pertama, pergelangan tangan. Kedua, mulut. Ketiga, hidung. Dan yang keempat, telinga. Seterusnya, rukun wuduk. Rukun wuduk ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan ketika berwuduk. Rukun yang pertama, niat. Mari sama-sama kita lafazkan niat wuduk. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Rukun yang kedua, membasuh muka. Disunatkan untuk kita membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka adalah dari telinga ke telinga yang lain dan dari tempat tumbuh rambut hingga ke hujung dagu. Seterusnya, rukun yang ketiga, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Juga disunatkan untuk membasuh sebanyak 3 kali. Hendaklah didahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Gambar menunjukkan paras siku yang perlu dibasuh. Seterusnya, rukun yang keempat, menyapu sebahagian kepala dengan air. Juga disunatkan untuk menyapu kepala sebanyak 3 kali. Dan air hendaklah disapu sekurang-kurangnya 1/4 kepala bersamaan 1 telapak tangan. Seterusnya, rukun yang kelima, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Juga disunatkan untuk membasuh kaki sebanyak 3 kali. Hendaklah didahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri. Gambar menunjukkan paras buku lali yang perlu dibasuh. Dan rukun yang keenam, tertib, iaitu mengikut urutan rukun yang telah ditetapkan bermula dari awal hingga akhir. Seterusnya, sunat wuduk. Sunat wuduk ialah perkara yang jika dilakukan akan mendapat pahala. Tetapi sekiranya ditinggalkan, maka wuduk tetap sah. Sunat yang pertama, bersugi dengan menggunakan miswak atau kayu sugi. Kedua, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Sunat yang ketiga, membasuh pergelangan tangan.
sebanyak 3 kali. Gambar menunjukkan had pergelangan tangan yang perlu dibasuh. Sunat yang keempat, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Sunat yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, juga dilakukan sebanyak 3 kali. Sunat yang keenam, membasuh kedua belah telinga sebanyak 3 kali dan hendaklah dibasuh serentak kiri dan kanan. Dan sunat yang ketujuh, membaca doa selepas wuduk. Mari sama-sama kita baca doa selepas wuduk. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika salihin. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Seterusnya, mari kita lihat susunan rukun wuduk berserta dengan sunat wuduk mengikut 13 tata cara wuduk. Petak yang berwarna hijau merupakan sunat wuduk dan petak yang berwarna biru merupakan rukun wuduk. Tata cara yang pertama, bersugi. Kedua, membaca basmalah. Ketiga, membasuh pergelangan tangan. Keempat, berkumur-kumur. Kelima, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Keenam, niat. Ketujuh, membasuh muka. Kelapan, membasuh kedua belah tangan hingga ke siku. Kesembilan, menyapu air ke sebahagian kepala. Kesepuluh, membasuh kedua belah telinga. Ke-11, membasuh kedua belah kaki hingga ke buku lali. Ke-12, tertib. Dan yang ke-13, membaca doa selepas wuduk. Berikut merupakan perkara makruh ketika berwuduk. Yang pertama, bercakap-cakap. Kedua, berlebihan menggunakan air. Ketiga, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Dan yang keempat, mendahulukan anggota kiri. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Jika perkara yang berikut dilakukan, maka kita perlu mengambil wuduk semula. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Ketiga, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram ialah orang yang haram kita bernikah dengannya. Contohnya, ibu dan ayah. Bermakna, bukan mahram ialah orang yang dibolehkan untuk kita bernikah, seperti sepupu. Dan yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan. Soalan uji minda. Anda melihat rakan anda berbual ketika sedang berwuduk. Apakah tindakan anda selanjutnya? Sila tulis jawapan anda di ruangan komen di bawah. Jom jawab soalan kuis dan dapatkan sijil digital daripada Pai TV. Alhamdulillah, sekiranya anda rasa video ini bermanfaat, sila klik butang like, share dan subscribe ke channel kami. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.